Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Bukhari selaku pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi tuan rumah Pak Mak dan istrinya Kak Jo Masa serta seluruh keluarganya. Yang berhormat penceramah jemputan kita pada malam ini, Ustazah Wan Ubaidah, ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, Tok Hulu, para imam, ahli-ahli jawatan kuasa kepimpinan UPU JA Kecil, anggota keselamatan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita diberi kesempatan untuk bersama dalam majlis ceramah umum sebagaimana yang disebut oleh pengurusi majlis, untuk memberikan penerangan, penjelasan-penjelasan tentang beberapa perkara, terutamanya suasana selepas pilihan raya, perkembangan-perkembangan yang berlaku selepas pilihan raya. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Wan Ubaidah di atas kesudian untuk mari di Okah Baru ni. Sebelum ngundi baru ni dia mari dah sekali. Ni lepas ngundi ni mari pula. Mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Lama dah dia minta nak ceramah di rumah ni sebelum pilihan raya, tapi kita tunaikan selepas pilihan raya. Terima kasih kepada anggota keselamatan yang mari jaga keselamatan kita pada malam ni, dan merasa di antara orang yang paling gembira, merasa kalau salahnya puak kita ni gemeretah dalam seminggu dua ni, anggota keselamatan lah merasa antara orang yang paling suka. Kerana Pakatan Rakyatnya menjanjikan tambah allowance, nak naik allowance anggota keselamatan. Dan kerja anggota keselamatan pun insya-Allah akan lebih mudah. Sebab tak ada gangguan-gangguan daripada politik dan sebagainya. Jadi hamba rasa anggota keselamatan ni paling gembira kiranya dalam masa berapa minggu ataupun berapa bulan ataupun setahun dua ni boleh jadi apa yang disebut sebagai kerajaan dalam penantian Pakatan Rakyat ini boleh jadi akan menjadi kenyataan. Dan hari ini salah satu berita yang gembira juga kepada kita, sebagaimana yang diisytiharkan di Terengganu, Islam Hadari tutup dah di Terengganu. Baru beberapa tahun Islam Hadari ni masuk ke Terengganu selepas pilihan raya 2004, maka selepas pilihan raya 2008 ni Islam Hadari tutup dah di Terengganu. Hak ni hak kita duk kata Islam
selain daripada yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang tidak betul. Hari ini terbukti dengan jelas orang UMNO di Terengganu tolak Islam Hadari. Kerana Islam yang tidak tepat, tidak betul dan menyalahi dengan apa yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 tahun babi habis lama tutup Islam Hadari. Hak dia duk tahan jalan nak menuju ke syurga, jalan membangun memajukan rakyat dan sebagainya. Hari ini Istihad tutup di Terengganu. Jadi kalau salah ada di jah kecil ni, parti Islam se-Malaysianya kalah di jah kecil ni. Jadi boleh jadi ada penganut Islam Hadari di Terengganu hak buat setara tumor tu dengan masjid tak luas semaya apa semua tu, hari ni tutup dah. Hak jah kecil hak tak boleh ga satu ni, kalau salah menganut Islam Hadari, hari ni kita pakai ajak supaya taubat belaka kembali kepada Islam yang sebenar. Sebagaimana sebut Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Janji Allah Subhanahu wa taala bahawasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang sempurna, Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pakat duduk sini. Dalam pilihan raya baru ni, kita di jah kecil ni masih kalah. Kalah di jah kecil ni. Dan kalau adik kakak perhati keputusan pilihan raya baru ni, keputusan pilihan raya baru ni, ingatkan pengurusi nak notis dah. Keputusan pilihan raya baru ni, Islam Hadarinya benar di Kelantan ni dibelah-belah 2 musim. Belah-belah 2 musim. Islam Hadari juga benar dibelah Sabah dan Sarawak. Islam Hadari juga benar di Johor. Di Kuala Lumpur Islam Hadari tak boleh nak benar. Di Selangor tak boleh nak benar. Di Perak tak boleh nak benar. Di Pulau Pinang tak benar. Islam Hadari ni benar di kalangan puak-puak asli di Gua Musa, di kalangan Iban Kadazan di Sabah dan Sarawak, dan di jah kecil. Tapi hak duduk sini ni tidak kata hak benar Islam Hadari lah, hak benar Islam hak sungguh hak duduk sini ni. Tapi kita jangan duk marah. Cuma sekarang ni kita buka tangan, kita suruh dia mikir secara sungguh-sungguh. Keputusan pilihan raya baru ni, sebagaimana disebut oleh pengurusi majlis, di peringkat awalnya barisan alternatif, lawan dengan barisan nasional, kemudian ada persetujuan yang longgar di antara barisan alternatif ni melalui PKR dengan DAP, supaya kitanya bertanding biar jadi satu lawan satu. Keputusan ataupun perjanjian yang cukup longgar. Tidak kata tubuh ke satu parti ke ada pakat tega pada, tapi cukup longgar. Dan sebagaimana hak kita dengar sama-sama, PAS dan DAP sama-sama pun tak boleh nak masuk. PAS kok mana-mana pun menyatakan gagasan untuk melaksanakan undang-undang Allah apabila kita merata. Manakala DAP pula sama-sama pun makna sebut akan menentang gagasan PAS rakyat untuk nak melaksanakan hukum Islam di Malaysia. Sama-sama pun. Kemudian kita masuk dalam pilihan raya. Apabila masuk pilihan raya, rakyat membuat keputusan. Dan keputusan yang dibuat oleh rakyat ini menyebabkan pimpinan-pimpinan DAP yang kuat-kuat menentang saat ini. Dia kata kita terpaksa akur dengan kehendak rakyat. Kita terpaksa akur dengan kehendak rakyat.
Kerana di mana tempat PAS bertanding, ramai orang India, ramai orang Cina, PAS boleh menang dengan cemerlang. Contoh yang paling besar, Dr. Mariah yang bertanding di kawasan lebih 40% India. Lebih 40% India. Lawan pula dengan India Hindu. Keputusannya Dr. Mariah benar, majoriti 22,000 lebih. Majoriti yang tertinggi di Malaysia. Di kawasan orang India seramai tu, orang Cina pun ramai, maknanya membuktikan bahawa orang Cina baik, India baik, memberikan undi kepada parti Islam dalam pilihan raya baru. Demikian juga, walaupun UMNO ni duduk puduh sama-sama ke DAP, dan kita memang dengar pun penentangan DAP, tapi di tempat yang Melayu juga ramai, DAP boleh menang dalam pilihan raya baru. Maknanya rakyat disebabkan penyelewengan yang begitu besar dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional ada tu, disebabkan pembaziran yang besar dilakukan oleh kerajaan itu, disebabkan ketidakberkesanan kerajaan yang dipimpin oleh Pak Loh, disebabkan oleh kenaikan harga barang yang tidak dapat dikawal oleh kerajaan, maka rakyat nak kerajaan hak baru. Rakyat nak kerajaan hak baru, biarpun PAS terpaksa bersatu dengan DAP, kena pakak dengan DAP, kena pakak belakang, rakyat minta supaya mereka ni berpakak, parti-parti politik ni berpakak supaya menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional dalam pilihan raya baru ni. Maka apabila rakyat telah buat keputusan dalam pilihan raya, parti-parti politik ini terpaksa akur dengan keputusan rakyat. PAS baik, DAP baik, keadilan baik, terpaksa akur dengan keputusan rakyat. Dan semua orang Malaysia, termasuk di kalangan kepimpinan Barisan Nasional sendiri, dia tahu bahawasanya rakyat mahukan kepada perubahan ini. Dengan sebab itu, walaupun dia masih benar di peringkat persekutuan, benar di Malaysia ni, ada 30 kursi hak dia lebih pada kita, tapi dia duduk dalam keadaan yang rusing. Dia duduk dalam keadaan yang resah gelisah. Bapa? Kerana dia bimbang rakyat secara sungguh-sungguh nak minta supaya kerajaan ini berubah. Dan tidak boleh untuk rakyat yang dipilih sama ada dari PAS, DAP, PKR tadi untuk nak melompat pergi belah dia, kerana mengkhianati perjuangan rakyat secara sungguh-sungguh. Hak ni semua rakyat dalam negara ni sedar. Jadi walaupun makna tidak ada pakatan yang bersungguh-sungguh sebelum pilihan raya, tapi rakyat telah mengikat, maknanya bonding yang dibuat oleh rakyat ni mengikat parti-parti ni supaya bersama membentuk kerajaan. Boleh ke tidak kita fikir PAS boleh benar naik kursi di Perak, tiba-tiba wakil rakyat PAS jadi menteri besar di Perak. Walaupun kita benar di beberapa negeri ni tak ada majoriti 2/3, tapi kita menjadi kerajaan yang kukuh kerana rakyat nak lagu tu. Dan apabila rakyat telah membuat pilihan ni, UMNO Barisan Nasional cuba nak main isu hak lama-lama. Oh, puak Cina ni nak mampu hak Melayu, puak Cina ni nak rapah hak Melayu, puak Cina ni akan menghilangkan kuasa Melayu dan sebagainya. Dia pun sebut hari ni di Pulau Pinang telah jatuh ke Cina. Bila jatuh ke Melayu Pulau Pinang ni? Bila jatuh ke Melayu Pulau Pinang ni? Di kala mana UMNO boleh majoriti kursi di Pulau Pinang, UMNO pun beri ke Cina juga perintah di Pulau Pinang. Tiba-tiba apabila mari DAP, ya dia benar dengan banyak. Orang UMNO Barisan Nasional duduk bising, Pulau Pinang ni jatuh ke Cina. 50 tahun dah UMNO merintah Malaysia, gapo hak dia buat untuk mempertahankan Pulau Pinang itu supaya jangan jatuh kepada Cina. Dalam pilihan raya baru ni, dia nak berunggang mari sini. Dia duk berunggang mari nak jatuh kerajaan yang nak laksanakan Islam di Kelantan ini. Dia tidak ke cara negeri Pulau Pinang tu. Dia tidak cara ke Selangor tu. Dia tidak cara mana-mana tempat. Dia nak mari jatuh kerajaan. Dia sebut betul-betul nak peranyuk kerajaan yang nak laksanakan Quran, nak laksanakan hadis di Kelantan ni, nak peranyuk ke laut dalam pilihan raya baru ni.
Maka dia bergilir mari pukul 12 malam sampai lagi Perdana Menteri ke Kelantan sebelum pilihan raya baru ni. Hari ni Perdana Menteri mari, esok timbalan Perdana Menteri mari, lusa Perdana Menteri mari, kemudian timbalan Perdana Menteri mari. Berkali-kali mari kerana nak peranyuk kerajaan yang diperintah 100% oleh orang Melayu orang Islam di Kelantan ni, dia nak peranyuk ke laut. Tiba-tiba mari nak berkecek, buat tekif buat kita ni kata dia, Pulau Pinang jatuh ke Cina. Bila Pulau Pinang duduk kepada orang Melayu? Dia Cina mau nak sebut sini. Cina hak mengatah Pulau Pinang hari ni. Lim Guang Eng ni Cina. Cina ni lah kalau kita kena ingat. Beberapa tahun yang lepas. Bila ada anak orang Melayu. Tak cukup umur. Miskin pula tu. Susah pula tu. Tak ada kuasa, tak ada kekuatan. Nyorogo ke pemimpin Melayu. Cina ni lah yang duduk bela anak orang Melayu ni. Sehingga merengkuk dalam penjara selama 2 tahun. Cina ni lah ni. Dan Cina ni ada kakak apabila dia mengatah Pulau Pinang. Dia boleh sebut. Kita nak mengatah Pulau Pinang ni. Akan mencontohi pemerintahan yang dibuat oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Orang jah kecil ni kenal ke Umar Abdul Aziz? Orang jah kecil ni kenal ke Umar Abdul Aziz? Kalau tak kenal, sebelum kita malu besar lagi, baca kisah Umar Abdul Aziz ni. Kita dengar sikit-sikit hak lilin ada 2. Dan hak masa hak pakai hak kerajaan pasal lilin kerajaan, masa bincang keluarga pasal lilin hak keluarga. Banyak lagi dalam masa tidak sampai 2 tahun Khalifah Umar Abdul Aziz perintah jadi khalifah, nak cari orang nak keluar zakat tak berapa nak ada. Kerana apa? Kerana rakyat jadi kaya. Rakyat jadi kaya kerana harta kekayaan negara itu digunakan semolek-moleknya. Hari ini Lim Guang Eng telah isytihar laporan audit terhadap beberapa perkara yang berlaku di Pulau Pinang ni akan dihebohkan kepada rakyat supaya rakyat tahu. Supaya rakyat tahu apa yang berlaku sebelum ni. Dan di Selangor adik kakak, ambo dengar daripada Esko Negeri Selangor masa Gedi Ipoh beberapa hari lepas. Banyak cerita-cerita penyelewengan yang berlaku di Selangor tu nak sebut soy. Badan yang menguruskan zakat di Selangor. Badan yang menguruskan zakat di Selangor pada tahun lepas sahaja belanja untuk kursus. Bukan belanja untuk kursus kepada rakyat, belanja untuk kursus kepada kaki tangan pusat zakat Selangor. Lebih 8 juta. Amba nak sebut dari segi perbandingan. Melayan Banking Berhad, Maybank, buat kursus kepada kaki tangan dia. Maybank ni Topak ada, Tanah Merah ada, Pasir Mas ada, serata tempat jajah ada Maybank ni. Kaki tangan dia terbesar, bank terbesar di Malaysia, Maybank. Dan bank ni dia kena kursus banyak perkara, pasal akaun, pasal berapa macam-macam kena kursus. Bank ni dia belanja untuk kursus kepada semua kaki tangan dia seluruh Malaysia 2 juta. Pusat zakat negeri Selangor tak tahu ada berapa puluh orang, belanja kursus 8 juta. Cuba tengok secara perbandingan. Kemudian pengarah, salah seorang pengarah dia ni tidak tinggi mana kelulusannya, SPM. Gajinya 8,000 lebih. Dan ini sedang disiasat oleh BPI. Hani rakyat hari ini berasa suka. Menteri Besar Perak tu tak habis-habis kunjungan rakyat seluruh negaranya nak kita tengok Ahmad Nizar.
Sehat Ahmad Nizam ni kalau nak mari tengok Tok Guru ni Aziz, boleh jadi ada masa-masa Tok Guru tak sehat, masuk hospital nak tengok, nak ziarah muka itu. Ahmad Nizam ni sihat, tapi rakyat seluruh negara pergi nak tengok. Ling Guang Eng, seluruh negara pergi ziarah Ling Guang Eng. Menteri Besar Selangor, seluruh negara pergi ziarah nak tengok Menteri Besar Selangor. Kalau pilihan raya ada hari ni, menteri-menteri besar hak negeri lain juga akan ditukar oleh rakyat. Kalau pilihan raya ni dibuat hari ni. Kerana apa? Rakyat sudah nampak menteri besar ni, makna sedikit hak dia buat masa baru berapa 40 hari ni. Esok kata ada satu majlis 40 hari, berapa tak tahulah. Di apa ni Alur Pasir, boleh pakat gilah. Baru buat 40 ni, sudah banyak perkara-perkara yang boleh rakyat tahu. Kalau duduk menteri besar hak supos dia hak skala sama-sama ni, rakyat pas kali ni pun tak tahu ke satu, tak tahu gapo. Tak ada benda rakyat boleh tahu. Tapi hari ni rakyat boleh tahu. Negeri-negeri yang dapat menteri besar daripada parti-parti hak baru ni, rakyat dia berasa bangga. Ambo semalam baru balik daripada Kedah. Sepanjang perjalanan ni ambo berhenti nak tanya jalan nak pergi kok mana, nak berhenti minum air, berhenti semaya, berhenti gapo kok. Ambo nyogi ni pakai sokok. Malah huya orang duk kata esko kerajaan negeri Kelantan kok gapo pakai sokok. Pergi dengan kereta sendiri pakai sokok. Lalu kok jalan tu bila kecek, semua bangga dengan kerajaan hak baru pimpinan Ustaz Azizan ini. Semua hak temu tu tak ada temu barang lain. Nampak lobby tak lobby setara mana pun, semua bangga dan menyokong Ustaz Azizan sekarang ni. Dan ambo baru klik hak daripada Perak pun ni, klik kat Kuala Lumpur, lalu kat Selangor, tengok gambar menteri besar tu berasa sedap belakang. Bila masuk ke negeri Pahang, masuk betul tu, tengok gambar Adnan Yaakob tu gak berasa Allah. Dan ambo yakin rakyat kalau pilihan raya dibuat dalam sehari dua ni, rakyat akan tukar juga menteri besar Pahang. Menteri besar Terengganu walaupun berubah sikit, dia rasa rakyat akan tukar juga. Jadi kalau tak bertukar kerajaan dalam sebulan dua ni, kita tunggu sehingga pilihan raya selagi, insya-Allah kita akan tukar kerajaan. Dan mau nak sebut sini supaya nak beri amaran juga lah hudu-hudu. Dah. Pekerja-pekerja, bukan pekerja sangat pun, simpati rakyat yang bersimpati kepada kita dalam pilihan raya pun. Boleh jadi dia kerani kerajaan, boleh jadi dia cikgu, boleh jadi dia kerja, boleh jadi anggota keselamatan kita pun, yakin anggota keselamatan pun dia tentu akan bersama dengan kita. Bahkan orang hak cerdik akan semua bersama dengan kita. Ada dah adik kakak ni dia terima surat macam surat dia panggil surat panah ke apa, surat bahasa panah ke apa. Diarahkan tukar dan sebagainya. Jadi hamba nak sebut pada malam ni, jangan sedak sangat nak tukar rakyat rata riti, kerana rakyat membuat pilihan politik dalam sebuah negara yang merdeka. Sebab hamba bimbang takut rakyat tukar kerajaan. Dan kita sudah melangkah, kita jangan undur. Kita jangan undur apabila kita sudah melangkah. Hari ini kita akan berjuang sungguh-sungguh sehingga kepada pilihan raya akan datang, kita kena berjanji, berazam untuk kita tukar kerajaan Malaysia ini selewat-lewatnya dalam pilihan raya akan datang. Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi